Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua di luar sana. Kami di BE International sangat-sangat berharap anda dan seisi keluarga sihat-sihat belaka walaupun kita menyambut bulan Ramadan yang mulia ini dengan ketiadaan bazar Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu. Sesungguhnya, semua ini mempunyai hikmah yang terlalu banyak yang kita tidak sedari seperti lambakan masa yang terluang ini dapat memberi ruang dan peluang untuk kita berfikir dan membuat refleksi terhadap kehidupan dan keupayaan diri kita. Adakah anda berpuas hati dengan pencapaian anda selama ini? Kalau tidak, apakah aktiviti lain di luar sana yang dapat dilakukan agar anda berjaya mengecapi impian anda? Dengan slogan, apakah gaya kehidupan yang anda inginkan? Maka dengan ini, kami di BE International ingin anda menyahut cabaran untuk membawa peluang yang luar biasa di BE International. Untuk siri How Do You Want to Live Your Life minggu ini, kami akan membawa dua orang tokoh kejayaan di BE yang sudah pun mengecapi kehidupan yang mereka dambakan. Speaker pertama kita untuk malam ini adalah seorang graduan universiti yang mempunyai master's degree dalam pengurusan pembinaan dari Universiti Teknologi Malaysia. Selepas menamatkan pengajian tinggi beliau mempunyai banyak cabang untuk memulakan kerjaya seperti sebagai seorang pensyarah, seorang QS, seorang pegawai tentera laut. Tetapi beliau masih memilih untuk berkerjaya di industri MLM. Seorang yang tiada pengalaman bekerja ini sangat suka membantu orang lain membina kehidupan yang lebih bermakna melalui platform MLM ini. Lantas berjaya membuka ke semua BE9 benefits dengan cepat. Kini, beliau memiliki sebuah rangkaian yang sangat luas dengan melahirkan 8 orang RCCA dan seramai banyak sangat CCA. Berikan tembukan yang gemuruh kepada RCCA Chua Ti Kun. Terima kasih kepada Kak Fahana tadi. Begitu luar biasa punya tee up. Wah, sangat luar biasa. Kali ini kita lancarkan siri yang begitu luar biasa. Tadi Kak Fahana kata dua orang tokoh yang berjaya melalui MLM. Yang melalui BE International. Sebenarnya saya adalah seorang yang biasa, seorang mahasiswa, seorang pelajar. Tetapi melalui satu industri iaitu jualan langsung, melalui syarikat BE International menjadi seorang yang luar biasa. Bagi tepukan kepada BE International, luar biasa. Jadi saat ini kan saya ingin bertanya lah kan, sekarang waktu saya rasa sudah buka puasa kan, semua orang sudah sangat happy pada bulan Ramadan yang begitu murni sekali. Saya nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Ya, dan salam sejahtera kepada semua yang masuk. Saya tengok itu view kan, live view kan, semakin meningkat. Kalau anda berminat, rasa gembira, like, komen. Ya, dekat bawah ni sila komen dan sila share kepada kawan-kawan anda. Saya sangat yakin apa yang saya nak ceritakan nanti ni akan membantu anda dan kawan anda membuka minda dan mencapai kehidupan yang luar biasa. Saya tak tahu anda di sini masuk ke dalam live video ini, sedang ini Facebook live ini kan, untuk apakah matlamat dan tujuan anda. Mungkin anda datang ke sini, tengok, wah, dengar cerita ada tokoh-tokoh yang hebat, datang nak tengok, tak hilangkan bosan anda. Mungkin anda nak isi masa lapang anda. Mungkin anda fikir, dengar masuk ke sini untuk fikir masa depan anda. Sebab MCO ataupun CB di rumah sangat banyak masa lapang kan. Mungkin anda nak mencari impian ataupun mencari inspirasi kehidupan anda. Saya tak tahu. Tapi saya pasti selepas dengar perkongsian dan kisah-kisah saya, pasti anda akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Okey. Nanti saya sharekan itu slide ya untuk anda tengok kan. Saya mulakan kisah-kisah saya lah sebenarnya.
Okey, nampak tak? Okey, saya load lah, saya biar slide ya. Inilah zaman kanak-kanak saya. Nampak? Zaman kanak-kanak saya. Saya berasal dari sebuah rumah, keluarga saya adalah keluarga nelayan. Saya berasal dari Sungai Besar, Sabak Benang, Selangor. Nah, inilah adik-beradik saya, bapa saya. Kalau you tengok kan, itu ada satu ikan yang sangat besar di sebelah ni kan. Ya, inilah kehidupan saya seorang budak ataupun anak kampung nelayan. Jadi saya dibesarkan dan masuk ke zaman persekolahan. Kalau you tengok gambar-gambar saya tadika, saya masuk sekolah rendah jenis kebangsaan Chinese dekat Sungai Besar, Xingming lah sekolah itu. Lepas tu saya belajar sekolah menengah kebangsaan. Daripada tadika hingga ke sekolah menengah saya rasa 5 tahun sekolah menengah, 6 tahun itu sekolah rendah, 11 tahun, setahun tadika, berapa? 12 tahun. Saya biar pelajaran. Seperti biasa, budak-budak kampung kan. Jadi di situlah zaman persekolahan berlalu. Dan selepas tingkatan 5 SPM, saya berjaya masuk ke universiti. Inilah orang kata universiti, kehidupan universiti adalah kehidupan bermain-main 4 tahun kalau ikut Chinese translate lah kan. Kehidupan universiti berwarna-warni sebenarnya. Kalau nak ceritakan di universiti ini, banyak kisah-kisah yang tidak dapat dilupakan boleh saya ceritalah. Tapi saya pilih beberapa aktiviti yang saya ceburi yang memold ataupun memupuk saya menjadi seorang yang sebegini sayanya. Kalau tengok gambar-gambar yang saya tunjukkan dekat sini kan, sebenarnya di universiti ini saya ceburi diri di dalam aktiviti-aktiviti taekwondo. Lepas tu aktiviti-aktiviti palapis laut, tentera lah. Di universiti memang pada tahun pertama saya masuk ke universiti kan, saya apply itu khusus ukur bahan. Lepas tu akademik, saya memang sangat rajin untuk belajar. Tapi saya lebih suka adalah menceburi diri dalam kurikulum. Oleh itu, taekwondo ni kan, saya dari tahun pertama saya masuk, lepas tu saya ambil grading lah. You tengok saya pecah papan, tiles itu berapa tebalnya, guna kaki pecah papan, guna tangan pecah tiles. Semua itu kan untuk apa? Untuk latihan menjadi seorang yang tabah, disiplin, yang fighter spirit lah. Daripada tahun pertama, setiap hari Isnin, Rabu, Jumaat saya buat latihan physically lah, disiplin, taekwondo kan. Lepas tu saya mengajar kelas, pergi tournament, memang sangat sibuk lah dengan taekwondo punya aktiviti. Sehingga saya mendapat second dan black belt degree di universiti lah. Dan saya menjadi pengurusi kepada persatuan taekwondo dekat UTM. Lepas tu Navy pula, kalau anda tahu tengok itu movie-movie askar-askar kan, itulah hidup saya pada masa itu. Pergi mana? Pergi ke lautan. Kalau tengok gambar itu kapal tu, pergi belayar, belajar macam mana nak belayar. Lepas tu nampak tak? Pergi shooting, belajar shooting. Pistol, itu senapang, semua tu belajar secara live lah. Dan kehidupan sebagai seorang askar kan, sangat, kalau tahun pertama menjadi cadet tu, itu bukannya senang nak melaluinya. Cadets can do everything. Minda cadet askar adalah apa yang dibagi, di order oleh officer ni, anda pasti dan mesti tunaikan, mesti buat. Jadi di situ kan, melatih satu minda, can do everything. Nothing is impossible. Apa sahaja boleh lakukan. Kami masih lagi ingat dekat itu latihan Navy, pergi tidur di tepi-tepi kubur, pergi mana? Pergi gunung, mendaki gunung, pergi mana lagi? Pergi lautan, pergi tepi pantai, pergi hutan, jalan lasak, semua itu, tidur longkang, semua itu melaluinya. Jadi 4 tahun ni di universiti kan menjadikan saya, ayo tengok saya, banyak senyum manis kan. Saya bagi tahu anda, dulu-dulunya saya bukan macam ini. Saya ada seorang yang serius. Macam ini. Tengok.
Kalau saya ni tak senyum tu macam garang fierce kan, ganas kan. Memang sebegini ya orangnya. Melalui satu latihan yang begitu panjang, melatih saya seorang yang tak suka senyum, tak suka cakap dan sangat-sangat serius mukanya. Dan 4 tahun lah saya habis belajar di universiti, dapat degree saya. Lepas tu saya sambung saya punya master degree. Kalau tengok di sini, graduation saya tamat, saya dapat itu jadi bertauliah lah oleh Sultan Johor. Dapat itu itu lieutenant muda. Lepas tu saya habis saya punya degree, saya further master. Kalau tengok gambar ini, saya punya degree photo graduation dan saya punya itu master degree punya graduation lah. Mungkin anda akan tanya lah, sehingga saat ini seorang graduate sehingga begitu lama belajar sampai 18 tahun saya belajar di universiti, dapat master degree, selepas tamat pelajaran, adakah bermaksud tamat pelajaran adalah pengangguran via permulaan? Baru-baru ini kita tahulah COVID-19 kan menjejaskan banyak ekonomi, yang menjejaskan banyak syarikat-syarikat kena gulung tikar, banyak orang tak dapat kerja. Buat masa sekarang kan banyak news kata setiap tahun ada banyak graduate keluar. Adakah mereka dapat cari kerja? Satu soalan yang ramai orang risau. Selepas tamat pelajaran, adakah bermaksudnya pengangguran? Anda fikir, anda takut risau tak? Boleh dapat kerja ke selepas habis belajar ini? Sebenarnya apa yang berlaku di atas saya sebenarnya pada masa saya belajar final year degree itu, saya sangat bernasib baik. Saya dapat bertemu dengan satu peluang. Saya punya kawan baik introduce saya satu bidang iaitu MLM, multi level marketing, ataupun dipanggil sebagai jualan langsung. Pada masa itu, degree final year itu, saya sudah ikut kawan baik saya, masuk ceburi diri saya di dalam industri jualan langsung. Buat secara sambilan, part time. Saya mula buat degree habis 1 tahun, saya tak pergi keluar kerja. Saya sambung master saya 2 tahun. Jadi 3 tahun sambilan saya sambil buat, sambil belajar, Ini gambar dia. Kalau tengok kan, saya tunjuk kan, daripada motorbike di di universiti motorbike. Lepas tu saya dapat tukar, jual motorbike saya, pandu kereta potong bira. Lepas tu apabila graduation saya, kalau tengok gambar ini kan, saya graduate tu, master degree habis belajar, saya pandu BMW. Pergi ke graduation saya. Begitu luar biasanya. Satu bidang industri jualan langsung mengizinkan seorang pelajar yang biasa. Masih ingat lagi pada masa itu saya memang bukan datang dari keluarga yang berada. Saya dari keluarga yang miskin. Tiap-tiap hari makan berapa, kena catat. Makan nasi, beli buku lah, lunch lah, dinner lah, semua kena catat. Setiap hari sebulan saya boleh pakai RM300 saja. Kehidupan universiti yang begitu kena jimat-jimat lah. Dan sibuk dengan universiti punya assignment, kena punya kerja, test, lepas tu aktiviti-aktiviti yang begitu banyak kan. Tadi saya cerita kan, pun boleh berjaya di industri jualan langsung. Ni 3 tahun sambil belajar, saya membina satu rangkaian yang sangat besar, menikmati pendapatan 5 angka dan pandu BMW pergi ke convocation saya. Inilah yang telah berlaku di atas saya. Luar biasa industri ini kan. Banyak pilihan sebenarnya kalau tengok kan. Saya boleh menjadi juru gubahan, saya boleh menjadi juru latih taekwondo, saya boleh menjadi pegawai tentera laut, saya boleh menjadi pensyarah, ataupun saya ada satu pilihan lagi, jualan langsung. Pada masa itu 20 tahun dahulu tu, sekarang tahun 2000 kan, saya mula tahun 2000. 20 tahun dahulu tu, saya kena buat pilihan. Saya ada banyak pilihan. Pensyarah, jurulatih, pegawai dan sebagainya. Tapi akhirnya saya buat pilihan buat jualan langsung sepenuh masa, sepenuh hati. Pada tahun 2003 kalau tak silap saya full time.
saya membina teruskan perjuangan saya di industri jualan langsung. Mungkin sampai sekarang anda terfikir, wah kenapa ni ada ijazah, ada sarjana, ada masa depan begitu cerah, kenapa nak buat jualan langsung? Mungkin anda fikir macam ni kan? Ya, kenapa ya? Kenapa saya pilih jualan langsung ya? Kenapa saya berani untuk full time ya? Pada masa itu, kalaulah anda sudah dapat 5 figure income, kalau anda sudah bantu BMW, adakah anda nak pergi ambil ijazah anda pergi cari satu kerja yang dapat gaji 1,800, 2,500? Tak mungkin kan? Yes. Jadi saya teruskan. Saya rasa industri ini mempunyai masa depan yang sangat cerah. Saya nampak industri ini adalah industri yang berlipat ganda, boleh membesarkan bisnes ini ke antarabangsa. Itu yang saya sudah nampak. Selama 3 tahun saya berjuang di dalam industri ini, saya pergi banyak kelas, saya sudah nampak. Industri jualan langsung merupakan satu industri kan yang tak ada risiko. Modal yang sangat kurang. Pasti anda boleh berjaya sebab sistem dia sudah ada dekat situ dan dia sangat fleksibel. Orang muda ni dia suka tau fleksibel. Cara kerja, gaya kerja yang fleksibel. Tak mahu orang suruh buat ini ada terikat dan sebagainya, sangat fleksibel. Kebebasan kita boleh dapat. Jadi di situ okey, saya mula. Kalau dia tengok nampak dekat sini gambar saya tunjuk ini adalah permulaan saya di dalam jualan industri kan pada tahun 2000 Kalau tengok gambar ni kan. Saya ceburi nak cerita sikitlah bagaimana saya masuk ke jualan langsung ini. Pada masa itu tahun 2000 tu kan, kawan baik saya. Pada masa itu final year degree kan, kawan baik saya bawa saya, ajak saya pergi ke satu restoran. Masih ingat lagi dekat Taman Universiti, restoran Ayub. Restoran itulah namanya. Pergi sana, dia mat motorbike mah. Okey, saya dah tahu dah dia nak cerita dengan saya tentang jualan langsung dah. Tapi disebabkan kawan baik jadi okeylah saya keluarlah. Dia jumpa saya saja, dia cerita itu tentang satu sayur yang sangat ajaib. Sayur ini boleh menjaga kesihatan saya boleh membagi saya khasiat-khasiat yang cukup. Dia ceritalah berpeluh-peluh, dia keluarkan filing, keluarkan buku. Lepas habis dia cerita, saya memang rasa sangat bagus tau. Sayur itu superfood. Dia bagi tahu saya ini sayur, you makan you akan jadi sehat. Lepas tu dia tunjuk saya harga sebotol sayur itu. Beratus-ratus. Saya bagi tahu dia, no. Saya tak ada duit untuk nak masuk, saya tak ada duit nak beli. Tapi kawan baik saya itu memang bagus. Dia tak putus asa dengan saya. Dia bawa saya pergi aktiviti. Di sini lah kita nampak gambar dah. Aktiviti itulah yang ubah nasib saya. Satu malam anugerah yang sangat luar biasa. Di sini kan saya nak pinjam semua tepukan. Kalau anda sedang masih lagi tengok saya punya live ini kan, bagi tepukan kepada kawan baik saya pada masa itu, iaitu saya punya upline lah sebenarnya, RCCA Chong Chi An. Saya dengan dia kan pergi bersama-sama pergi ke latihan askar, sama-sama main volleyball. Memang kawan sangat rapat dengan dia. Jadi dia introduce dengan saya peluang ini, saya ikut dengan dia lah pergi ke aktiviti iaitu malam anugerah yang sangat luar biasa lah. Kalau tengok gambar-gambar ini kan, nampak tak saya bergambar dengan founder BE Hui Jin kan? Tengok pada masa itu kami punya muka hitam, kurus, kering semua sebab latihan askar kan. Okey, jadi di situlah bermulanya saya dia titik tolak pada masa itu. Nampak? Wow, masih ingat lagi ya, 20 tahun dia kisah ni. Saya masuk, masa itu usia saya 21-22. Saya naik satu motorbike pergi ke Dewan Anugerah itu. Begitu suasana hebat, begitu panasnya. Dampak itu car fun, house fun, crowd, semua naik pentas tu, saya rasa sangat terbakar tau. Selepas acara itu, anugerah tu, kawan baik saya masa itu, masih lagi bukan upline saya, Cian tu, dia bagi tahu satu tiket nak pergi ke acara itu 100, lebih kurang 200. Saya bagi tahu dia, kalau saya beli tiket anda itu, saya tak ada duit nak makan setiap bulan, 300 saya boleh belanja. Dia kata, jom jangan risau, tiket itu lebih. Kalau tak datang, tak ada orang nak ikut
pergi makan saja dekat restoran, ada makanan yang sangat sedap. Pada malam itu saya tak sempat makan sebab dia tak ajak saya pergi ambil gambar. Bagi tahu ini anti tak belajar tinggi, dia punya income melalui jualan langsung boleh berpuluh-puluh ribu. Seorang anti yang ABC kan, kalau keluar Bobby dia boleh cam lah. Kalau cantung sekali dia sudah tak boleh cam. Dia tunjuk lagi saya. Masa itu Hui Jin lah. Dia bagi tahu ini gadis muda tu pada usia 26 sudah jadi jutawan. Tak pernah bekerja. Habis dia punya college sudah full time. Dan dia lagi introduce saya seorang itu Lee Swet Sen. Wah, masa itu university dia senior. IR, professional engineer. Lepas dia dapat dia punya IR ni, dia terus full time. Dia terus berjuang dalam jalan langsung. Pada masa itu saya rasa tak boleh tahan. Kenapa benda ini boleh berlaku? Income berpuluh-puluh ribu di industri ini. Walaupun tak belajar tinggi, tak ada belakang yang hebat, walaupun tak ada pengalaman bekerja, boleh berjaya juga. Habislah acara itu, saya belum masuk member, habis saja anugerah itu, saya punya kawan baik Cik Am bawa saya pergi ke test drive kereta yang baru Hui Jin beli, BMW tu. Dalam kapak tu, wah, naik atas kereta tu, lepas tu kereta BMW. Bayangkan seorang budak kecil yang naik motorbike pergi test drive BMW. Dalam kapak itu, drive satu pusingan tu, keluar saja. You tahu tak, BMW kan, start engine saja, kereta tu senyap saja. Kalau buat pusing tu dekat cornering ni, wah, dia punya steering kan, buat saja dia turun saja dari kereta. Hui Jin masa itu dia tanya saya, macam mana, okey tak? Saya mesti dia cakap okey kan. Wah, ini best. Dia kata kalau okey tu IC Mali. Dia kata kenapa bantu kereta kena IC Mali? Ya masuk member lah. Kalau okey kan buat bisnes ini. Jadi itulah Hui Jin tolong saya isi borang, jadi masuk dalam industri jualan langsung. Sekali buat saja sehingga hari ini 20 tahun saya ceburi di dalam industri jualan langsung. Jadi inilah macam mana saya ceburi diri kan di dalam industri jualan langsung. Inilah mentor-mentor saya, upline saya yang bagi saya biar hidup semenjak saat itu, saya biar hidup boleh dikatakan sebagai titik tolak hidup saya lah. Saya mula belajar dan berjuang di dalam industri jualan langsung. Jadi sekali buat sehingga hari ini, tahun 2017, masih ingat lagi. Tahun 2017 kan, itu adalah sebelum kami memulakan BE International. Di industri jualan langsung, memang merupakan satu industri yang boleh ubah ramai orang punya nasib. Tapi kita kena pilih satu syarikat yang betul dan boleh ubah nasib kita. Pada tahun 2017 itu, bermulalah saya ceburi. Kalau tengok gambar ini, bermulalah kami di perjuangan di BE International. Wah, nampaklah gambar ini. Pada mulanya bukannya gambar ini tau. Kami bermula di Grand Mary Shah Alam. Perjuangan bermula. Kenapa BE International ini ditubuhkan dan bermula berjuang? Sebab apa? Founder, 3 orang founder kita yang begitu luar biasa. Mereka dengan 18 orang founding leaders bermulakan BE International ini. Syarikat ini ditubuhkan bukannya nak mengaut keuntungan. Syarikat ini dimulakan nak menrealisasikan setiap orang punya impian. Kita bermulakan syarikat ini dengan satu niat, dengan satu motif yang begitu murni sekali. Nak merealisasikan impian setiap orang. Founder kami bagi tahu kami, dia ingin merealisasikan setiap orang boleh mempunyai perniagaan ataupun kerjayaan sendiri secara simple. Melalui BE International lah kita boleh mencapai kerjayaan yang begitu luar biasa. Jadi tengok, 2 tahun lebih, tak sampai 3 tahun saya berjuang di BE International. Saya tengok masa saya sudah berapa? Saya tengok, sekaligus sudah lebih setengah jam saya cerita kan. Masih anda di sini, lebih beribu-ribu orang view dekat sini dah. Okey, jadi tengok.
Di 2 tahun lebih BE International punya perjuangan, apa yang berlaku di atas saya kan, daripada seorang budak yang tak ada pengalaman bekerja, tak ada pengangkutan, tak ada kendaraan yang ramai, tak pandai cakap, ada sijil sajalah, belajar tinggi-tinggi saja, yang lain semua tak ada. Duit pun tak ada modal. Tapi bagaimana di BE International, you tengok 2 tahun lebih punya perjuangan. Tengok gambar ini kan, ini bukan jual kereta tau. Ini adalah rangkaian saya. Rangkaian sebahagian. Rangkaian saya yang dapat tabung kereta. Sebenarnya perniagaan ini memang sangat gembira dan bermakna. Bukannya anda dapat berapa sebenarnya. Bukannya berapa kaya anda sebenarnya. Kegembiraan yang anda boleh nampak dan dapat di sini adalah berapa orang yang ikut dengan anda ni, mereka berjaya. Di sini adalah tabung-tabung kereta yang mereka dapat dalam 2 tahun ini lebih ratusan. Rangkaian saya dapat tabung kereta dan mereka mempunyai kereta yang mewah. Dan tengok, ini dia saya tunjuk ni adalah pelancongan. Wow, pada pelancongan yang pertama kami pergi ke Korea. Wah, di situ hebatnya. Di bawah pokok itu pokok apa ya? Pokok sakura. Yes. Wah, di bawah tu piknik. Dekat itu Korea. Lepas tu bukan. Dekat Hokkaido ya. Hokkaido, lepas tu pergi ke Melbourne, lepas pergi ke Dubai. Sepatutnya tahun ini kami pergi ke Osaka disebabkan COVID-19 ini. Yes. Kita tak apa. Kita tunggu pergi ke Turki ya. Kalau kita masih lagi mempunyai impian melancong seluruh dunia, inilah tempat dia. BE International, dia boleh membawa kita pergi ke pelancongan percuma setiap tahun. Wah, dan nampak dah, dulunya kami pertama kali baru 100 lebih yang qualified, lepas tu pergi ke 400 lebih orang yang qualified, lepas tu meningkat sampai ribu-ribu orang yang qualified kan, pergi ke Melbourne, lepas tu pergi ke Dubai pun beribu-ribu yang qualified. Bayangkan, di manakah satu syarikat yang boleh sediakan pelancongan percuma setiap tahun 2 kali untuk enjoy, see the world di BE International lah. Jadi pinjam tepukan, yes, semua bagi tepukan. Inilah kira-kira 3 orang founder, I.R. Lee Shixen, Miss Ho Hui Jin dengan Miss Keller Leong. Tanpa mereka, siapakah kita? Betul. Baru-baru ini bulan 5 nah, bulan 5, bulan yang begitu murni sekali, bulan Ramadan. Tak lama lagi kita akan sambut hari raya kan. Jadi 3 orang founder ini, mereka walaupun dalam cabaran-cabaran COVID-19 yang begitu luar biasa sekali, bulan 5 ini ramai orang duduk di rumah, tak boleh keluar kan. Tapi BE International, di bawah bimbingan mereka ini, kita punya bisnes meningkat, tak ada terjejas. Ramai pemimpin-pemimpin mereka yang join, yang masuk BE, nampak harapan. Nampak harapan, rasa masa depan masih lagi cerah. Itu satu keyakinan yang sangat penting sekali. Kita punya founder bagi harapan, bagi jalan dan bagi strategi kepada kita. Setiap pemimpin di BE International ikut sahaja, dengar, buat sahaja ikut apa yang mereka punya strategi, semuanya berjaya. Inilah outline saya. Kalau tengok gambar ini, 2 orang, seorang handsome dan seorang gadis cantik, iaitu RCCA, Cian dan Li Ying. Tengok. Kan? Mereka lah boleh dikatakan mentor saya, mereka lah ibu bapa saya di dunia BE ini. Tanpa mereka, siapakah saya? Sebenarnya, mereka lah yang ajar saya. Daripada budak kecil, tahun pertama buat jualan langsung, apa pun tak tahu, keras rehe saya, banyak idea sendiri punya orang, bagaimana boleh dikosongkan. Lepas tu bagaimana mold saya menjadi seorang insan yang biasa, menjadi RCCA, menjadi seorang pakar ataupun pemimpin di industri jualan langsung. Sebab ada mereka lah. Jadi segala-galanya di BE semua orang ada peluang untuk berjaya sebenarnya. Tak ada orang boleh gagal kecuali anda tidak ikutlah. 6 pilar inilah yang membantu kita. Kita mempunyai founder yang bagus, yang pertama. Kita syarikat memang sangat luar biasa. Produk, baru-baru ini kita satu privilege buy itu untuk itu ball tu. Bola apa? Bola Zenkozo ni, habis.
Joy. Baru-baru yang lepas saja, semua orang rebut, tak cukup. Ini produk yang begitu luar biasa. Lepas tu kita ada marketing plan, international, seamless, satu account boleh buat seluruh dunia. Lepas tu kita ada sistem pendidikan yang begitu berkesan, semua orang ikut saja sistem ini, boleh berjaya. Lepas tu kita ada budaya yang sangat bagus, masuk saja di industri jualan langsung mungkin ada syarikat yang boleh bagi you sebanyak duit. Tapi kalau you dapat untung banyak duit, tak rasa gembira tu, apa gunanya, betul tak? Jadi budaya ni, satu budaya yang harmoni, satu budaya keluarga yang begitu luar biasa, menjadikan semua warga BE mempunyai satu teamwork, satu keluarga, bersuku dan berjaya bersama-sama. Dan last sekali kita ada innovation via teknologi, e-platform. Bayangkan, ini adalah future trend kan? Online, social media adalah satu future trend. BE International melaburkan banyak innovation teknologi, banyak allocation untuk develop dari segi itu. Kita ada BE2U, kita ada banyak Facebook via page, kita akan buat banyak. Sekarang COVID-19 MCO ini sudah membantu BE International transform dah. Dulunya kita hanya offline, tapi sekarang kita semua buat ke atas langit online. Melalui tengok series perkongsian. Apakah gaya kehidupan yang anda inginkan? Semua orang inginkan kehidupan yang bermakna, berwarna-warni, betul tak? Jadi di sini mendengar tokoh-tokoh BE cerita mereka punya kisah kehidupan supaya anda boleh fikir masa depan anda. Jadi sampai masa sudah tak izinkan kan. Sampai sini saya ingin berkongsi sikit tentang kegembiraan saya. Pencapaian sendiri tak boleh sampai kegembiraan itu sekejap saja. Tapi kalau anda boleh nampak anda punya anak, anda punya downline sudah grow up, sudah besar. Kegembiraan itu adalah selama-lamanya yang sangat luar biasa. Ini saya punya rangkaian, kalau tengok pada gambar PowerPoint yang saya tunjukkan ini, saya punya RCCA dalam rangkaian saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 pasangan RCCA telah dilahirkan dalam rangkaian saya selama 2 tahun lebih ini. Tengok Kelvin Wong, seorang investor, sudah sangat berjaya, sangat kaya lah, tapi masih lagi berjuang di BE International. Kalau tengok itu Christine Chiu, dia seorang suri rumah tangga yang biasa tapi hari ini jadi RCCA. Kalau tengok Xiaomei dengan Jack Tan, mereka adalah seorang engineer, dua-dua engineer. Jack Tan sudah jadi director dah, tapi mereka juga full time. Dan itu Un Chin Yin dan Rex, seorang accountant, seorang ultrasonographer, profesional mereka, tapi mereka semua full time. Lepas tu Si Kok Seng, seorang yang tak belajar tinggi, tak pandai cakap bahasa Inggeris langsung tak tahu, tapi dia juga boleh jadi RCCA. Lepas tu itu Pauline Tong dengan Jackie Chan, seorang itu Pauline Tong adalah buat makeup, dia makeup, dia ada salon sendiri. Lepas tu itu Jackie Chan adalah buat bisnes sendirilah. Mereka juga berjuang di BE International. Lepas tu jutawan itu RCCA yang baru saya, Brian dengan Jess. Lepas tu Ing, mereka Ing adalah insurance agent, dulunya sangat berjaya. Lepas tu itu Seng Yi dengan itu husband dia, dulunya QS, quantity surveyor. Semua mereka berjaya di BE International dalam masa yang singkat dan menjadi RCCA. Dan last kali, tengok. Nasihat saya. Selama 20 tahun saya berjuang di industri jualan langsung dan di BE International. Nak berjaya di BE International bukan satu perkara yang susah. Cuma percaya saja. Kalau anda percaya, pasti anda akan berjaya. Sebagai seorang mahasiswa, seorang graduate yang tak ada pengalaman bekerja, kita sebagai sekarang usia saya sudah 40 lebih lah. Pada masa itu kita muda kan, habis graduate, habis lepasan universiti kan 20 lebih, 20-an saja.
Kita orang muda ni tak ada nilai, tak ada simpanan, tak ada duit banyak, betul tak? Tapi kita ada modal. Kita tak ada harga, tapi kita ada modal. Kita ada modal adalah kita punya usia muda. Kita jangan takut gagal. Dare to fail. Bagi diri sendiri 1 tahun punya masa, buat betul-betul berjuang full time, full force dalam BE International, anda tak rugi. Selepas 1 tahun anda all out, tak dapat apa-apa pun, anda hanya rugi masa 1 tahun saja. Betul tak? Kalau anda 1 tahun betul-betul full force, berani untuk keluar daripada keselesaan ni, keluar dan berjuang di BE International, kalau anda sudah dapat 5 figure income, kalau anda sudah membina satu kejayaan yang besar, satu rangkaian yang besar, anda sudah ubah nasib, betul tak? Jadi jangan tunggu ya, jangan tunggu. Pada masa ini ramai orang tunggu di rumah, tunggu sampai apa-apa pun tak ada. Di dunia ini ada 2 perkara yang tak boleh tunggu. Yang pertama adalah buat kebajikan, kebaikan. Tak boleh tunggu. Ada peluang buat saja. Yang kedua, balas budi ibu bapa. Tak boleh tunggu. Jangan tunggu. Masa inilah, saat inilah kita berjuang habis-habisan dan berjaya di BE International. Ingat, kita orang muda, kita lepasan universiti, apa pun tak ada harga. Tapi kita ada modal. Berjuanglah. Usia 30 tahun, anda mesti dapat. Sebelum anda mencapai usia 30 tahun, anda mesti mendapat mentor anda. Mentor yang boleh ikut mengubah nasib anda supaya membawa anda berjaya. Usia 30 tahun menjadi jutawan. Dan selepas itu, anda kena mula menjadi mentor kepada kawan-kawan anda, orang-orang lain dah. Saya rasa, saya punya perkongsian sampai sini saja. Saya sangat-sangat berharap Saya sangat berharap. Apakah gaya hidup yang anda inginkan selepas ini? Selepas dengar kami berkongsi, saya sangat-sangat berharap anda dapat inspirasi yang anda boleh fikir dalam kehidupan anda. Seperti tagline BE International. Menjangkaui inspirasi minda. Mencipta kehidupan yang abadi. Touching life for eternity. Beyond inspiring mind, touching life for eternity. Sekian saja perkongsian saya. Teruskan. Kalau anda rasa saya punya perkongsian bagus, like, komen dan share. Okey dah. Masa ini saya serahkan kepada MC yang begitu luar biasa, Farhana. Inilah masa untuk anda, Farhana. Wow, berikan tepukan gemuruh kepada RCCA Chua Tee Koon. Kerana mereka bukan ramai di luar sana yang berani seperti beliau untuk mengambil satu tindakan untuk meletakkan ijazah yang sudah dikecapi di sebelah dan mengambil langkah untuk menceburkan diri di bidang MLM. Luar biasa hebat. Berikan tepukan kepada beliau sekali lagi. Okey. Untuk speaker kita seterusnya merupakan seorang yang pernah bekerja sebagai seorang assistant engineer dan tidak pernah percayakan kepada bidang MLM. Tetapi selepas memahami kehebatan peluang di industri ini, beliau terus melakukannya dengan bersungguh-sungguh bersama isteri beliau 200%. Dan kini sudah 12 tahun beliau full time di bidang MLM. Rangkaian beliau kini berada di Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia dan juga Australia. Berikan tepukan yang gemuruh kepada speaker hebat kita, RCCA Norzehan Abbas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang berada dalam MP Live kali ini. Okey, jadi nama saya Norzehan bin Abbas. Saya adalah RCCA di BE International. Okey, jadi saya pada hari ini saya nak bercerita sikit tentang pencapaian saya di dunia MLM dan semestinya bersama BE International. Dan saya juga ingin menceritakan apakah cara ataupun pencapaian saya di segi BE International dan perjalanan saya dalam multi-level marketing dan apakah pencapaian selanjutnya yang saya dapat dan gaya kehidupan yang berubah pada diri saya
pada hari ini. Okey, jadi izinkan saya bercerita sedikit tentang bagaimana saya bermula dan saya punya history dan macam mana saya bermula berjinak dalam perniagaan MLM. Okey, tuan-tuan dan puan, hari ini sebenarnya saya adalah orang biasa saja. Saya mulakan sebab sebab nak adjust penghidupan kita tu susah. Dan sebelum itu sorry saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada anda semua dan semestinya semua dah berbuka puasa tadi dengan juadah yang pilihan anda dan juga dengan the comfort of your family. Okey. Dulu saya bekerja sebenarnya. Ya, saya mulakan. Dulu saya adalah seorang pekerja biasa saja. Juga seperti anda, seperti rakan-rakan yang lain. Ya, memang tak ada kemahiran yang luas. Setakat O level saja dan juga pencapaian saya dalam bidang mekatronik NTC 2, NTC 3. Tetapi saya sangat bekerja keras. Saya bekerja keras sebab dalam pekerjaan saya mengambil tanggungjawab yang mencabar. Ya. Kadang-kadang kita harus cabar diri kita sendiri sebab bila kita bekerja tu kita nak berkedudukan yang secure ataupun yang kekal. Apa berlaku pun maksudnya kita masih berada di tempat mana kita berada. Tetapi dalam itu juga, ada masa-masanya yang kita rasa macam wah ini kerja ni susah lah bagi kita, kerja tu tak sesuai lah untuk kita, kerja ni tak sesuai lah, kita merungut tentang pekerjaan kita. Tapi jangan lupa, kita yang cari pekerjaan ataupun kita yang cari kerja, bukan kerja yang cari kita. Jadi dalam apa yang kita lakukan, kita harus betul-betul lemus betul-betul lah nak kerja, nak dapatkan pangkat, apa sekalipun. Dan pada itu juga, saya mulanya bekerja di sebuah syarikat terbesar, pengangkatan terbesar di Singapura, bekerja sebagai seorang ataupun di-employ sebagai seorang assistant engineer, assistant technician saja. Dan saya bekerja keras dan saya lakukan yang sebaik mungkin dalam pekerjaan saya sebab saya minat sangat dalam bidang tu. Bidang saya adalah bidang di lift and escalator, platform screen door, itulah bidang saya. Dan saya lakukan bersungguh-sungguh. Dari assistant technician naik ke technician, seterusnya ke senior technician, seterusnya ke technical officer, lepas tu sehingga ke jawatan assistant engineer. Ya, memang tanggungjawab berat. Memang tanggungjawab berat. Bukan tu saja. Saya bekerja 20 tahun di sana dan 20 tahun itulah saya bekerja 3 shift. Ya, 3 shift bukan mudah. Sebab 3 shift tu maklum-maklum, ya, kita tak tahu hari weekend ke tak weekend sama saja. Orang bekerja, kita off. Orang off, kita bekerja. Orang tidur, kita bekerja. Orang bekerja, kita tidur. Itulah kehidupan yang bekerja shift ataupun 3 shift ni lah. Saya rasa ramai. Seperti saya katakan, saya adalah insan biasa saja. Dan saya juga, seperti orang biasa juga bekerja keras mengharapkan insentif atau mengharapkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji kan. Tapi malangnya bila tiba satu tahap sebagai pekerja, gaji kita akan berada di tahap yang maksima ataupun ceiling income. Dah orang panggil dah hentak kaki. Hentak kaki means what? Dah hentak ke tak hentak ke gaji kita situ-situ juga. Alright? Dan ada masanya, ada ketika bila dah sampai pangkat satu tahap di mana pangkat kita dah tertinggi, dah tak boleh claim overtime. Alright, cuti kita pun dah tak boleh naik lagi kan, cuti maksudnya kita annual leave. Dan kalau ikut orang cakap, kalau company tukar dia punya undang-undang, that means potong leave. Ini semua adalah dalam yang berlaku dan saya melalui ini semua. Okay, dan bukan itu saja. Right? Saya suka beriadah, okay, dalam kerja keras, kerja berat, beriadah, ya. Dan bila kita bekerja, right, definitely semua cukup. Saya suami isteri bekerja. Tapi malangnya pun memang cukup, semua cukup, tapi tak ada kemewahan, tak ada luxury, right? Kadang-kadang confirm sesak juga. Ini saya rasa semua orang lalui.
Sebab kita pembelajaran kita maklum-maklum tinggal di Singapura ni semua naik. Barang tu mahal, ni mahal. Celik mata je dah fikir, alamak, nak bayar biaya bil tu, bil ni. Betul tak? Macam-macam bayaran yang kita harus lakukan. Jadi pada itu juga terfikir juga apa yang boleh saya lakukan seterusnya. Kalau bekerja saja, saya setakat bekerja, insya-Allah. Alright, memang ada kemampuan tapi tak ada kemewahan. Alright, nak pergi holiday, nak pergi mana boleh, tapi harus budget. Okay, nah itu nak budget. Okay, dalam tu juga saya juga suka beriadah. Okay, suka beriadah. Dalam saya punya hobi pergi pancing, saya suka sangat. Itulah orang cakap. Tapi dan pada itu juga bila semua dah di ujung jari, kita dah feel contented, kita dah feel comfort, dia dah dalam comfort zone. Dalam comfort zone, I mean dah tak heran lah. Dah tahap di mana cakap tak kisah, aku ada semuanya. Tapi memang kurang semuanya. Itu yang saya. Saya tak cakap semua orang. Okay? Dan ini memang saya suka beriadah. Okay? Pergi fishing, bersukan, main motor. Right. Tapi dalam diri saya rasa sangat berkurangan. Okay, sangat berkurangan. Apa yang kurang? Confirm. Apa yang kurang? Duit. Tak cukup. Okay, duit tak cukup. Malam-malam bila dah dapat anak, dah berumah tangga, pekerjaan pun, dah belanja dah meningkat, dah dapat rumah, right? Anak nak susu, nak diapers, right? Lepas tu dulu suara satu mulut, sekarang dah 2-3 mulut, betul tak? Nak sumbat tu kan, betul. Jadi kena fikir sesuatu. Di situ juga tuan-tuan dan puan, okey. Isteri saya berjinak-jinak. Ni saya nak terang saja. Bagaimana saya bermula pada MLM, alright? 15 tahun dulu, masa saya bekerja tu jam, saya juga curi-curi buat jual. Saya tak tahu itu MLM sebenarnya. Okay, bidang MLM, macam mana saya mula? Saya cuba-cuba saja. Orang cakap buatlah, dapat cari orang, kasih makan tu, jual ni, kau dapat return, dapat dipanggil apa? Not refund, tapi dapat commission. Dengan bunyi commission tu sedap, kan? Dalam pada itu juga, isteri saya juga memang minat sangat tentang perniagaan. Tapi malangnya nak mulakan niaga, duit tak ada. Sebab apa kita tak tahu. Nak mulakan perniagaan bukan mudah. Nak ada duit yang banyak. Alright, nak ada pengetahuan yang lebih, produk yang bagus. Jadi apa dia buat? Dia pun masuk satu MLM. Okay, dia mula MLM, multi level marketing ataupun perniagaan berangkaian. Dan pada saya itu jam MLM saya tak boleh terima sebab itu adalah perniagaan anti-anti, maci-maci, orang tak bekerja suruh rumah tangga, kan? Bahkan saya seorang stranger, wah megah betul. Saya rasa ego saya memang gitu tinggi sekali. Memang ego besar sekali. Tapi ego wang tak ada. Okay? Bila saya masuki satu MLM industri ataupun perniagaan jual langsung tu, satu syarikat tu, pengharapan saya adalah saya nak surprisekan atau nak memanjakan isteri saya dengan pencapaian saya di sana. Jadi 6 bulan saya buat jual sana, jual sini. Tapi di end dia punya return cuma tak sampai RM20 6 bulan. Maksudnya platform company tu ada, platformnya tak betul. Sebab tak ada orang yang ajar macam mana nak dapat pendapatan lebih, macam mana nak jalankan perniagaan ni. Kita tahu jual saja. Tetapi saya nampak isteri saya, right, dia buat. Alright, first month, second month dia dapat income. Saya rasa itu jam dia dapat more than 4 figure income lah. Tak payah sebut berapa. Tapi saya rasa dia sangat menyerah. Dan saya rasa macam tertekan lah. Jiwa ni tertekan sebab apa? Isteri ni lebih mantap lagi. Jadi apa saya buat? You can't beat them, you join them. Itulah saya buat. Saya kurangkan si ego saya, angkat tu batu daripada kepala taruh bawah. Dan saya bekerjasama dengan beliau. Dan bila saya bekerjasama dengan beliau, alright, baru saya faham apakah itu MLM. Sebab apa? Memang dididik dengan betul, dengan cara yang betul. Okay? Dan pada itu, bila buat tu, memang saya mula-mula pun
setakat adakan sajak aja. Betul orang Melayu cakap adakan sajak. Maksudnya ikut saya jadi driver, tukang penghantar barang. Alright, jadi personal driver sebenarnya. Okey, dan pada satu hari bila beliau terangkan sesuatu, tak boleh, suara dia sakit serak. Jadi saya terpaksa saya pinjamkan suara saya. Walaupun saya tak tahu, saya sondol aja. Alhamdulillah pada hari itu memang kami dapat, ada orang belilah, ada beli produk. Jadi saya rasa okey juga boleh juga. Jadi di situlah saya mulakan. Dan bila saya share, at one time I can still remember, bila saya sharing dengan kawan saya panggilkan kawan saya masuk dalam kereta. Seorang-seorang masuk dalam kereta. Sebab saya malu nak pergi kat luar nak cakap saya buat MLM. Malu. Itu saya, alright. Jadi di situlah mulanya saya menapak dan berjinak-jinak di MLM. Itu adalah 15 tahun dahulu. Okey. Dan kini kenapa BE International? Dah orang cakap dah stable kat BE, dah bagus dah buat bagus. Kenapa beranjak ataupun beralih ke BE International pula? Ini yang saya nak ceritakan. Apa yang saya perolehi di BE International dan apa yang saya nampak kehebatan BE International. Okey. Dan sebelum itu saya ingin meminjam ataupun berterima kasih yang amat sangat kepada BE Founders yang tersayang, yang tercinta, iaitu Mr. I.R. Dixon, Miss Ho Wee Chin dan Miss Karen Leong. Inilah ketiga-tiga pencetus impian kita yang memulakan BE International. Okey. Jadi tanpa mereka tiadalah saya di sini BE International. Tiada mereka, tiadalah platform yang sangat megah pada hari ini yang BE International ada. Okey? Dan disebabkan mereka lah, okey, semuanya berlalu dan apa yang mereka terapkan itu yang sangat-sangat kami kagumkan. Dan kami sentiasa mencuri peluang, bukan mengambil peluang, mencuri peluang. Bila saja berjumpa dengan mereka, tak kira di mana. Right? Bukan saja di meja makan, tetapi di mana-mana saja, pergi berhijrah ke Kuala Lumpur. Dan BE International memang bermula di Kuala Lumpur dan saya di Singapura. Alright? Tapi who cares? Okay? This is business. Business bukan terhad kepada satu tempat saja. Kalau perlu kita merantau, kita harus merantau. Kalau kita suka kepada bisnes tu. Sebab hari ini, nothing is impossible. Hari ni apa sih kita buat? Kalau orang cakap impossible, jangan cakap impossible. InsyaAllah I am possible. Itu satu saja. Okey? Dan kami sedang cari peluang minta arah tuju. Inilah selalu yang kami lakukan. Okey? Bukan untuk kami lebih orang cakap pencapaian lebih tinggi, tidak, tapi adalah untuk rangkaian bagaimana kami seterusnya boleh membimbing rangkaian kami atas tunjuk ajar upline ataupun founders kita. Okey? Bukan itu saja, founders sentiasa menekankan, sometimes we take in, we have to give out. Maksudnya berderma, memberi, give back to society. Ini yang selalu ditekankan oleh founder. Bukan tentang pencapaian duit yang kita dapat yang banyak, tidak. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita dapat duit yang banyak, sebenarnya itu bukanlah duit kita. Kalau $10 you dapat, tak $10 tu duit kita. Kemungkinan $8 tu duit untuk kita ketepikan, $2 saja untuk kita ataupun RM2 saja untuk kita. Cuba bayangkan hati mereka atau kemuliaan mereka sentiasa tekankan, jangan lupa bersedekah. Okey, jangan lupa return back to society. Alright, this is the only contribution yang kita dapat lakukan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah arah tuju yang mereka lakukan. Sebab apa? Mereka sentiasa ingat dengan kita. Okey. Kemenangan, pencapaian bukanlah satu yang kita harus banggakan, tetapi harus kita kongsikan. Harus kita ketengahkan, harus kita bagi-bagikan kepada mereka yang perlukan. Alright? Bukan nak dapat duit kasih orang, tidak. Maksudnya pengetahuan, pencapaian kita harus kongsikan macam mana kita capai, macam mana BE bagus tak bagus, macam mana kita lakukan bisnes ni. Itu semua perlu sangat untuk kita. Okey? Bukan, dan di BE International, alright, apa yang saya nampak adalah
apa yang kami nampak sebenarnya, satu marketing plan yang sangat adil, yang boleh fit atau yang boleh merangkul atau boleh diterapkan untuk seluruh dunia. Okay? Sebab kita buat atau be international adalah seamless ataupun di mana-mana saja kita boleh buat. Alright? Seamless meaning saya berada di sini, yang ada berada di Australia, kalau ada di Indonesia, semua one account, one world. Ataupun one world, one account. Inilah inovatif ataupun yang diketengahkan oleh founder ataupun yang dibuat oleh founder. Okay? If you can, kalau kita boleh majukan orang sini, kenapa kita tak majukan orang lain? Dan founder cuma dream satu saja. Okay? Jadikan platform di international sebagai pengubah atau pengubah nasib seseorang yang inginkan perubahan kepada hidup mereka atau masa depan mereka dan juga masa depan anak-anak dan juga keluarga mereka. Cuba bayangkan satu syarikat MLM, alright, mempunyai founder yang sangat berpandangan jauh, yang sangat pentingkan tentang sosial ataupun orang-orang yang memerlukan. Dan dari itu juga di international sangat-sangat transparent sebab ketengahkan berapa faedah? 9 faedah dalam kita melakukan bisnes ni, alright? Bukan tu saja tuan-tuan dan puan, alright? Cuba bayangkan kalau kita bekerja, okay, kita sentiasa mengharapkan extra income, extra pay ataupun bonus hujung tahun, betul tak? Atau profit sharing ataupun macam-macam lah kita harapkan, overtime extra, overtime pay. Tapi ni di international setiap bulan 9 faedah dia akan beri. Alright, setiap bulan kita boleh dapat year end bonus. Setiap bulan kita boleh dapat achievement bonus. Alright. Jadi ini semua telah disusun rapi, okey, dan dia sangat-sangat transparent, maksudnya tak ada no hidden agenda, tak ada hidden agenda. Siapa yang boleh dapat ni semua benefit? Semua orang boleh dapat. Siapakah semua orang tu? Anda dan juga saya dan semuanya. Okey. Perlu tak pelajaran yang tinggi? Kalau anda berpelajaran tinggi, alhamdulillah, it's a plus point. Tapi orang tak pelajaran boleh masuk tak? Of course. Seperti saya orang biasa. Saya bukanlah pandai, bukan university graduate, tidak. Tetapi berimpian dan punya impian yang sangat besar. You must have big dreams. Okay? Baru kita boleh capai apa yang kita inginkan di platform ataupun di IB International. Okay? Jangan rasa malu, jangan rasa segan. Jangan cakap, you buat apa? Saya buat MLM. Kalau cakap macam itu memanglah impian kecil sangat. Nak income besar, tapi dia orang cakap takut, malu, segan, tak mau orang tahu buat MLM. So what? Who cares? Rezeki yang halal, bukan kita mencuri duit orang. Okay? Dan dalam itu, pada itu juga saya mempunyai rangkaian, bukan saja di Singapura. Saya juga mempunyai rangkaian di Malaysia, di Brunei, di Indonesia dan di Australia. Siapa mahu? Semua nak kan? Tapi anda pun kadang-kadang anda tak tahu. Suddenly, dah ada orang kat Australia. Dah ada orang kat US. Dah ada orang kat New Zealand. Memang dah ada. This is multi-level marketing. Alright? Tak perlu kita tahu, orang siapa orang tu. No need. No need. Okay, dan hari ini tuan-tuan dan puan, okay, bila rangkaian dah bersepah, bukan bersepah lah, di mana-mana saja berada, ini adalah orang cakap your contribution to society. Mereka nak dengan penerangan yang terang dan nyata, jadi orang faham, baru orang tahu, Be International baguslah. Ini yang saya dapat. Inilah kemewahan yang saya dapat. Bukan kemewahan dari segi wang saja, tidak. Dari kemewahan dari segi rangkaian, dari keakraban, dari kemewahan dari segi kekeluargaan, one culture. Okay, ini yang kami dapat. Dan inilah rangkaian saya yang berada di Brunei. Okay, dan ini juga dan bukan di Brunei saja, jangan saya cakap di mana-mana. Dan macam mana kalau di Brunei, macam mana kita nak tahu orang Brunei tu, di rangkaian di Brunei jalan ke tak jalan, bergerak tak bergerak. This is where founder punya vision, dia punya reality comes in to work. Kami sekarang berbuat online, alright. Dengan keadaan COVID-19 ni,
di mana kita ada MCO, kita ada circuit breaker, okey, perjalanan kita ataupun pergerakan kita sangat terhad. Jadi bagaimana kita nak melakukan perniagaan ni? Sekarang senang saja. Be International belanjakan berjuta untuk mengadakan satu platform ataupun satu online operators ataupun apps. Okey, di mana semua you tak payah risau, tak payah sibuk nak apply ni, apply no ni. Mereka dah sediakan. You cuma adakan sajak aja. Maksudnya ada dengan adakan handphone ni cukup. Boleh download, boleh tengok. Kita boleh in contact dengan kita boleh download di mana-mana di dunia. Tak perlu takut, tak perlu risau. Satu button, semua tip of the fingers. Itu saja. Okey? Jadi semua dah disediakan. Kita tengok semuanya yet so far, tak kisahlah. Tapi nampak muka orang tu. Kita dah tahu, okey, rangkaian kita bergerak, tak bergerak. Lepas tu kita tengok kita punya online, dah tahu siapa rangkaian mana, rangkaian ni macam gitu, rangkaian ni macam gini. Semuanya nampak, semuanya very transparent with a click of a button. Itu saja. Okey, jadi ini, this is network marketers. Sekarang ni adalah era 21, maksudnya kurun ke-21 di mana era semuanya virtual, alright? Virtual, semua tak payah sentuhan, tak ada sentuhan. Tapi dari segi panca indera kita dapat melihat. Alright? Komputer dah ada, boleh dengar, cuma tak boleh pegang, tak boleh rasa, itu saja. Okey, macam kita tengok wayang, tengok action best, pup. Tetapi setakat panca indera kita dengan telinga kita saja mainkan perasaan kita. Sama. Okey, same. Dan dululah, ini dulunya, dulunya memang bila belum ada COVID-19, memang selalu kita mengadakan latihan. Okey, kita adakan home party, macam gini kita bersama-sama. Ini adalah untuk menunjukkan keakraban dan juga bonding kita. Tapi malangnya dengan adanya COVID-19 kali ini, alright, kita terpaksa, alright, tidak adakan seperti ini, latihan seperti ini, tapi kita berganjak kepada virtual. Dan semuanya online, okey, latihan secara online, kita interview orang online, kita buat home party online, semua melalui social media. Ini yang kita boleh kongsikan. Kita nak order barang pun online. Right? Orang cakap ni COVID-19 macam mana? Order barang tak boleh, macam mana? Company ni boleh jalan ke tak jalan? So, macam mana? Tapi boleh. Company tetap bergerak. Alright? Ini ada atas landasan yang disiapkan oleh Be International, atas didikan dan juga atas founder punya instruction ataupun yang disusunkan oleh founder kita. Itulah satu saya salute. Memang kita perlukan seorang yang sangat berpengetahuan, sangat berpandangan jauh dan juga luas untuk mendahului atau mendalangi perniagaan seperti ini. Right? Kalau kita sendiri buat tak mampu. Betul tak? Jadi sekarang semua online, you boleh tengok dari segi gambar, ini yang kita lakukan. Okey? Jadi tak payah keluar rumah. Okey? Tapi bisnes tetap jalan maju. Macam mana barang dihantar? Of course. This is the commitment of the company. Itu satu yang saya sangat bersyukur. Walaupun kita tak boleh keluar, tak boleh barang, tapi barang datang kat kita. Itu saja. Melalui online purchase. Jadi apakah pencapaian saya dan transformation yang saya dapat? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah satu hadiah yang saya dapat. Alright, bukan hadiah saja. Beli kereta Mercedes-Benz yang berharga lebih daripada 200,000. Kalau kita beli kereta, keluar duit sendiri, betul tak? Ini company bayarkan. Of course, ada certain amount lah. Tapi bila dah sampai satu pencapaian, kereta tu ibarat macam kereta free. Nak ke tak nak? Best kan platform ni kan? Right? You dapat bonus 9 faedah, dapat kereta, dapat tabung rumah, dapat tabung kereta, dapat apa lagi yang kita nak? Nanti saya tunjukkan lagi. Inilah satu dan juga kereta ni bukanlah satu untuk menunjuk dak, tapi ini tunjukkan satu penghargaan kepada orang yang mendidik kita dan juga kepada untuk membakar semangat dan juga memberi satu kepastian kepada orang di luar sana dan juga dalam online kita bahawa perniagaan ini adalah perniagaan yang betul, yang real. Okey? Dan pada itu juga 2018 saya diberi peluang menjadi speaker
pada Star Awards Night. Alright. Pada itu ada kali pertama saya dijemput sebagai RCCA DB International 2018. Dan yang paling penting sekali yang selalu founder kita ketengahkan atau tekankan adalah sistem education. Alright. Betul, yang baik, yang betul dan yang cantik ataupun the truth, goodness and beauty lah. Jadi BE selalu mengetengahkan atau selalu memperingatkan kita atau mempertingkatkan sistem education training untuk pengedar-pengedar ataupun IBO. Alright. Ini adalah untuk memberi satu suntikan dan semangat kepada orang-orang yang masuki international ataupun leader melalui pelatihan leadership. Okey. Ini adalah untuk training dan senang diduplikasi. Dan di International tak susah. Kita ikut-ikut saja. Jangan fikir, jangan perah kepala, jangan perah otak, tak payah. Semua disediakan. Okey, semua disediakan. Itu yang saya rasa menjadi kebanggaan kita. Pasal founder selalu ketengahkan, okey. Belajar, pelajari dan mesti rajin. Right? Kalau kita berimpian besar tapi setakat tunggu duit jatuh daripada langit, memang tak akan berlaku. Lagi-lagi dalam keadaan sekarang ni, ramai yang tak bekerja, maksud saya ramai yang masih belum boleh pergi kerja disebabkan oleh yang harus kita lakukan lah, yang tak boleh lakukan lah. Ni atas situasi yang kita menghadapi sekarang ini. Okey? Jadi apa yang kita inginkan, insya-Allah boleh berlaku. Okey? So education system is very very important. Okay? Dan melalui sistem education kami juga menjadi pengasuh atau jadi cikgu lah, senang cakap lah. Walaupun kerja biasa tak ada jadi cikgu, tapi di International kami jadi cikgu. Okay, jadi International tu seperti saya katakan tadi, kalau anda berkemahuan sesuatu, betul buat dengan rajin, insya-Allah satu hari nanti anda juga akan bekerja sedemikian. Okey, mendapat pendapatan yang luar biasa, yang orang menghormati, yang dikenali, okey? Dan jangan cakap disegani, tidak. Maksudnya yang berstatus, alright, yang boleh dipandang oleh downline dan juga orang-orang di luar sana lah. Okey? Dan kita sentiasa terapkan family culture ataupun kekerapan kekeluargaan. Alright? Dan sistem training kita inilah sedikit gambar menunjukkan training yang kita adakan seperti camp latihan, camp motivasi, okey. Dan tuan-tuan dan puan, bukan itu saja tuan-tuan dan puan. DB International ni bukan setakat orang cakap pergi berkongsi jual. No. Alright. Kita kena faham bila kita masuk satu MLM company, kita harus tahu MLM company tu berstatus macam mana, founder siapa, marketing plan dia macam mana, alright, apakah status company tu. Be International ni sebenarnya adalah member of DSCM, Direct Selling Authority of Malaysia, dan juga DSCS, Direct Selling Authority of Singapore. Less than 2 years dah dapat dua-dua anugerah ataupun jadi member. Ini menunjukkan keaslian ataupun menunjukkan tahap syarikat, alright, ataupun status company yang begitu tinggi dan disanjungi. Okey, dan tak banyak company MLM yang mendapat status ini ataupun diberi anugerah seperti ini. Okey, dan pada itu juga kami juga melancong seperti saya katakan tadi, DB International bukan jual, beli, tidak. Alright. Kita ada macam-macam tabung, kita ada tabung pelancongan, bukan tabung pelancongan, tetapi BE Lifestyle Campaign. Inilah pada mulanya kami berhijrah atau pergi ke Hokkaido. Okay? Dan kita tengok di Hokkaido tu, kita tengok 450 orang sekali bergambar. Alright, di Jepun di tengah-tengah padang, semua baju kuning. Inilah menunjukkan satu unity yang sangat-sangat disematkan oleh founder kita. Seperti saya katakan tadi, saya sangat orang cakap hormat dengan founder kita atas jasa beliau, atas far vision, far sightedness. Ini yang kita perlukan. Dan founder kita memang sangat senang kita bertemu ataupun interview. Boleh, bukan dia tak sembunyi. Dia akan berada di mana-mana. Dia tak sembunyi. Founder ni founder sembunyi. Founder sembunyi. Tengok orang ramai, founder takut nak keluar sembunyi.
founder kita dulu adalah seorang distributor juga seperti kita. Beliau faham akan kemahuan seseorang ataupun IBO ataupun distributor. Beliau bukan kejarkan duit. Beliau lakukan ataupun buka di international adalah untuk membantu orang-orang mendapat atau boleh mengubah masa depan beliau. Atau mengubah atau memberi impian satu suntikan impian yang sangat luas. Dan tuan-tuan dan puan-puan, memang ramai dah dapat ganjaran. Memang ramai yang dapat pulangan yang saya rasa yang sangat-sangat luar biasa. Tak perlu saya ceritakan. Okey. Itu di Hokkaido, okey. Dan seterusnya di Melbourne, okey. Di Melbourne saya rasa itu jam 1,000 orang, ya. 1,000 orang, nampak tu aiskrim saya pegang tu besar kan, tak habis makan tu. Balik Singapura pun tak habis makan. Inilah bersama founder kita, dan kita ada gala night di Australia, di Melbourne, okey. Dan saya rasa suasana sangat aman. Ini ada satu ketenangan tau. Pergi ramai-ramai, baru kita kenal hati budi seseorang. Tapi alhamdulillah semuanya seperti saya katakan, semua semacam satu family. Ya, itu di Melbourne. Dan ini juga di Dubai. Nampak tu semua pakai baju Arab. Ini bukan kita beli, disediakan. Disediakan tuan-tuan dan puan, semuanya. Bila dah yang wanita pun kadang-kadang saya tak kenal. Ni siapa ni? Tapi bini saya kenal lah, isteri saya. Okey, di Dubai 1,000, saya rasa lebih dari 1,000 orang. Cuba bayangkan kita pergi desert safari, nampak 4x4 beratur tu, 250 4x4 mengangkut kami atau membawa kami ke padang pasir tu untuk kita pergi desert safari sekali jalan. Cuba bayangkan 1,000 lebih orang satu kali jalan pergi ke desert safari, konvoi. Saya sangat megah, berterima kasih, sangat terima kasih kepada founder kita dan juga management yang telah menyediakan untuk kami semua. Makanan jangan cakaplah, memang belum lapar dah kenyang, sampai kenyang lagi. Okey, puasa-puasa tak payah cakap pasal makan dah, tak apa. Okey. Antara leader-leader yang berada di syarikat ataupun berada di rangkaian saya adalah seperti Alicia Mariam, Sisi Nasir, Sisi Syahidah, dan juga Sisi Herman, Sisi Aziza. Inilah antara leader yang kami ataupun leader yang tertinggi dalam rangkaian kami. InsyaAllah ramai lagi akan wujud nanti. Baik. Ramai akan wujud, ramai yang akan menjadi ada berstatus, orang cakap. Berstatus bukan setakat nama ya, tapi berstatus dalam bukan kedudukan saja tapi dari segi pendapatan. Dan ini juga adalah para DC ataupun Diamond Council Ambassador saya yang berada di Singapura dan juga di Brunei. Di Bakar, Rashidah di Brunei, Kak DC Zaliha, Liana di Brunei, Nabila di Brunei, Rahimah di Singapura, Amal di Brunei dan juga Kamilati dan AB di Singapura. Inilah antara leader yang ada di dalam rangkaian saya. Okey, dan dalam pada itu juga bila penganugerahan kita diraikan, okey, bersama, right, di atas stage yang sangat-sangat megah. Cuba bayangkan, megah tak? Oh, boleh terbang. Okey, inilah yang dapat di international. Okey, dalam pada itu tuan-tuan dan puan, tergerak saya nak kongsikan sedikit tentang yang kita nampak di dalam gambar ni. Kecacatan tidak jadi halangan. Ini yang saya baca sebab orang yang ada masalah kecacatan pun masih berimpian untuk mengubah nasib mereka. Mereka boleh saja mendapat pulangan dari social welfare. Betul lah, sebab tak mampu nak bekerja. Tapi mereka lakukan sesuatu untuk mengubah nasib mereka, untuk membantu nasib mereka. Ini yang perlu. Dan saya sangat-sangat bersyukur diberi dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah diberi segala nikmat yang saya dapat hari ini di Be International. Dan saya banyak berterima kasih, right, kepada syarikat dan juga the three founders, right. Tanpa mereka adakan platform ini, tiadalah kami di sini dan saya pun tak tahu apa yang saya akan buat hari ini. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lagi leka, yang mana rasa ini adalah peluang untuk mereka, alhamdulillah, PM kami. Ataupun siapa yang nak join, yang ada kenali dan berada di Be International nak join, mereka join. It's okay. Right? Ini bukan tamak, bukan apa tidak. Ini adalah peluang untuk semua orang.
kalau orang yang ada masalah, yang cacat, yang nak buat ataupun mengubah nasib mereka, apalagi kita yang cukup sifatnya. Alright? Jadi hari ini tuan-tuan puan, the 3 C's of life, choices, chances and changes. Right? You must make a choice to take your chance or your life will never change. Sebab kalau kita tak berani berubah, kita tak akan berubah. Ingat, okay, ingat, ini adalah semua ada peluang. Alright? Jangan usia tidak menjadi hambatan. Alright? Tak semestinya usia dah 50 lebih, 60 lebih tak boleh masuk. No. Alright? Bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa yang berimpian tinggi, siapa yang rajin, dia yang dapat. Okey, inilah satu yang saya ingin sampaikan. Tak semestinya anda masuk hari ini, anda akan berada sentiasa berada di sana. Tidak. Kita unilevel. Maksudnya, kita macam mana you buat, itulah you dapat. Tidak. Maksudnya, you rajin, it's yours. Okey, network is yours. You punya network, tak ada orang yang boleh curi. Okey, jadi satu orang saja yang boleh berubah, yang boleh merubah anda sendiri yang boleh merubah. Okey? Ya, jadi saya rasa sudah sampai ke akhir pengurusan saya. Sebelum saya menamatkan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesudian anda untuk bersama saya di FB Live. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut raya yang bakal menjelma. Saya Asisi Norzan bin Abbas. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda lagi. Bye. Wow, berikan tepukan gemuruh kepada RCCA Norzihan kerana sudi menceritakan kisah latar belakang bagaimana seorang suami berjaya melihat peluang di bidang MLM walaupun secara tidak sengaja. Tetapi kini semuanya amat-amat berbaloi. Terima kasih sekali lagi RCCA Abang Noor. Okey, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan kita pada malam ini dan diharap anda berjaya membawa pulang sedikit sebanyak take away untuk memberi satu perkara untuk kita fikirkan pada malam ini. Dan pastikan anda bersama-sama kami pada 30 hari bulan Mei yang akan datang pada waktu yang sama kerana kita akan membawakan dua speaker yang sama hebat seperti malam ini juga. Kenapa mereka hebat? Kerana mereka adalah pasangan adik-beradik dan merupakan ejen hartanah yang sudah berjaya di Singapura. Mereka ingatkan pekerjaan mereka sudah cukup bagus dan lumayan, tetapi apabila mereka mula belajar tentang industri MLM, pasangan adik-beradik ini mula menyedari akan potensi pendapatan yang luar biasa. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk mendengarkan cerita mereka. Anda juga boleh mengikuti kami di FB page BE Legends untuk mengikuti kesemua siri-siri peluang gaya kehidupan yang anda inginkan di BE International. So, that's all from BE. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama kami malam ini. Selamat malam dan Assalamualaikum. Bye-bye.